Baru-baru ini, pangkalan data utama atau PADU menjadi satu lagi usaha daripada kerajaan dalam mewujudkan sistem yang bermatlamat keterangkuman with no one left behind. Harapan akan menjadi tinggi, jangkaan pun banyak terhadap prestasi ekonomi Malaysia dan menurut Dawsum juga KDNK mampu dicapai 4 hingga 5% pada tahun 2023. Daripada situ, kita nak lihat bagaimana angka ini serba sedikit menceritakan arah tuju awal dengan apa yang boleh kita jangkakan pertumbuhan Malaysia untuk suku pertama tahun 2024. Jadi kita bersama dengan tetamu yang bersedia dalam talian iaitu Ketua MIDF Research Imran Jassim Mayusul. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Imran, boleh kongsikan bagaimana Imran lihat prestasi pasaran saham bursa Malaysia untuk seminggu selepas tahun baru ini? Prestasi FBM Kelsiai amat memberangsangkan untuk seminggu selepas tahun baru ini. Malah FBM Kelsiai adalah pasaran saham terbaik berbanding dengan pasaran saham serantau. FBM KLCI tutup 1.6% lebih tinggi berbanding dengan level pada hari Jumaat lepas. Kalau kita bandingkan, kita lihat Jakarta 1.2% naik, Thailand 1.3% lebih tinggi, Philippines 0.8% lebih tinggi. Tapi di Singapura pula jatuh 1.3%, Nikkei 0.5%, Dow Jones 0.7%, S&P 1.7% dan Nasdaq 3.3%. Ada kemungkinan bahawa prestasi ini didorong oleh pengagihan semula pelaburan oleh pelabur asing. Kita lihat bagaimana pelabur asing memberi minat yang lebih kepada pasaran saham negara maju atau advanced market pada tahun lepas. Ini kerana jangkaan pelabur terhadap pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Namun selepas pulangan yang tinggi di pasaran saham negara maju tahun lepas, pelabur mula mencari pasaran yang ketinggalan untuk pulangan yang lebih tinggi. Jadi pasaran saham ASEAN terutama Malaysia mula menarik minat pelabur asing pada awal tahun ini. Dan bercakap mengenai pelabur asing, kita dapat lihat bagaimana pelabur asing ini lebih kepada langkah berjaga-jaga untuk melabur di pasaran saham ASEAN dan malah pasaran saham ASEAN negeri Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines dan juga Vietnam mereka menunjukkan aliran keluar pelabur asing. Jadi apakah pendapat MIDF mengenai perkara ini dan adakah MIDF Research menjangkakan ini akan berterusan pada tahun ini atau bagaimana? Tahun lepas kita lihat aliran keluar bersih di 5 pasaran ASEAN yang kami jejaki iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines dan Vietnam, apa yang kita panggilkan ASEAN 5 lah. Kelima-lima pasaran ini mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak 8.2 bilion US dollars. Disebabkan aliran keluar sebanyak 5.5 bilion US dollars di Thailand berikutan kepada keadaan politik di sana. Malaysia pula melihat aliran keluar sebanyak 512.7 juta US dollars. Manakala tiga pasaran saham maju iaitu India, Korea Selatan dan Taiwan mencatatkan aliran masuk bersih bernilai 38.4 bilion US dollars. Tapi keadaan ini merupakan satu kebiasaan dari segi agihan pelaburan oleh pelabur asing. Kita dapat lihat daripada sejarah terdapat pencapahan antara aliran keluar masuk antara pasaran membangun dan pasaran maju. Mungkin satu tahun ini kita akan lihat aliran masuk di ASEAN tetapi akan lihat aliran keluar di pasaran negara maju seperti tahun 2020 2022 dan sebaliknya. Jadi untuk tahun ini kami menjangkakan akan ada satu pengagihan semula dana pelaburan dan terdapat kemungkinan yang kita akan saksikan aliran masuk berterusan di pasaran ASEAN untuk tahun ini. Dan sebelum mengakhiri, kalau kita nak recap sikitlah, sebelum akhir 2023 hari itu Imran ada bincangkan tentang jangkaan prestasi saham untuk 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga. Jadi adakah ada perbezaan setelah seminggu pasaran saham berdagang untuk tahun baru ini? Untuk buat masa ini kita tak ada perbezaan daripada segi jangkaan kami untuk tahun 2024. Kami menjangkakan terdapat 4 faktor utama yang akan mempengaruhi ekonomi dan pasaran saham tempatan. Satu adalah pemulihan perdagangan luar. Kita lihat bagaimana ekspor tahun lepas turun berbanding dengan tahun sebelumnya. Ini kerana kelemahan permintaan global dan syarikat mengurangkan inventory mereka. Jadi untuk 2024 kami menjangkakan akan ada pemulihan.
pelaksanaan inisiatif kerajaan yang diumumkan tahun lepas, lebih lagi National Energy Transition Roadmap dan projek infra, penerusan pemulihan ekonomi China dan pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di US. Faktor keempat yang akan ini akan memberi dorongan untuk mengukuhkan juga bukan saja pasaran saham tetapi juga daripada pasaran mata wang. Keempat faktor ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pasaran saham. Jadi kami menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang 4.7%, dan untuk pasaran saham unjuran kami untuk akhir tahun 2024 adalah IBM KCL akan ditutup pada paras 1665. Dan bagaimana pula faktor-faktor yang di sebaliknya? Apakah faktor yang mungkin akan memberi impak negatif pada pasaran saham untuk tahun ini, Imran? Terdapat 4 faktor positif, tetapi dari segi negatifnya atau yang apa yang kami katakan downside risk, terdapat 2 faktor utama yang boleh membantutkan prestasi FBM KLCI dan pertumbuhan ekonomi. Satu adalah potensi untuk Amerika Syarikat mengalami kegawatan ekonomi. Ini berdasarkan isyarat yang diberikan di pasaran bond di US dan juga kalau kita lihat ekonomi data seperti US Leading Economic Index menunjukkan kemungkinan akan ada kegawatan ekonomi di US. Jika berlaku kegawatan ekonomi di US, maka ini akan menukarkan sentimen pelabur kepada sentimen negatif. Di samping itu, ekonomi global juga akan terjejas dan ini akan menjejaskan pulangan syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Faktor yang kedua adalah impak daripada konflik di Timur Tengah. Di sini kami maksudkan jika konflik di Gaza merebak menjadi konflik serantau di mana Iran, Syria, US, Hezbollah dan sebagainya menyertai konflik di Gaza. Ini akan menyebabkan kenaikan harga minyak, menjejaskan kadar inflasi dan harga barang serta menyukarkan laluan perkapalan. Again, ini akan memberi impak pada inflasi dan kedua-dua ini adalah downside risk yang kami jangkakan jika ia berlaku akan memberi impak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan pasaran saham Malaysia. Jadi bagaimana Imran menjangkakan untuk kadar KDNK pada suku-suku mendatang tahun ini? Kami menjangkakan 4.7%. Jadi kami menjangkakan pada suku pertama dan suku kedua KDNK akan lebih pesat bertumbuh. Ini adalah kerana apa yang kita katakan low base effect. Tahun lepas pertumbuhan kurang memberangsangkan pada separuh tahun pertama. Jadi untuk separuh tahun pertama tahun ini kami menjangkakan akan ada satu recovery lah, pemulihan daripada segi kadar pembangunan ekonomi negara. Yang kedua pula, selain daripada low base effect adalah daripada segi ekspor. Kami melihatkan bagaimana tahun lepas suku pertama dan kedua, bagaimana ekspor terjejas, ekspor Malaysia terjejas oleh seperti saya cakapkan tadi, oleh pengurangan permintaan dan sebagainya. Jadi untuk tahun ini, suku pertama dan kedua, kita melihat akan ada pemulihan daripada perdagangan luar dan ini akan memberi sokongan kepada ekonomi Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku pertama. Jadi apakah terutama sentimen dalaman lah yang kita perlu berhati-hati sebelum sebelum kita terima pengumuman kadar OPR akan datang? Tiada ada perubahan, iaitu akan kekal pada 3%. Jadi dari segi sentimen, kami menjangkakan ia tidak akan memberi impak kepada sentimen pelabur. Dan disebabkan kadar OPR akan tidak ada perbezaan daripada kadar OPR daripada 3%. Kami menjangkakan juga daripada segi borrowers lah akan tidak akan ada impak yang besar jugalah. Tetapi ia juga akan memberi satu impak yang positif kerana pada sektor harta tanah, kerana dengan ini ia akan meningkatkan atau memberi pembeli-pembeli harta tanah untuk rasa lebih confident lah kerana kadar OPR tidak akan berubah untuk tahun ini. Malah kami menjangkakan walaupun OPR tidak berubah disebabkan oleh juga sebab seperti kadar inflasi yang menurun dan sebagainya, dan juga daripada segi
di US di mana kadar penyaman mereka dijangkakan akan bukan saja tidak berubah tapi akan dipotong untuk tahun ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam platform astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Baik, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.